Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk berkenaan krisis alam sekitar. Saya Nur Alia Safia binti Saifuddin dengan nombor matrik 1221698 akan memperkenalkan tentang pengenalan krisis alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan fauna. Apakah itu krisis alam sekitar? Ianya merupakan hasil daripada penggunaan eksploitasi sumber alam yang tidak terurus dan kian berleluasa. Akibat daripada eksploitasi yang tidak terurus yang terus berleluasa di Malaysia ini ialah kerap berlakunya bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, peningkatan suhu dan lain-lain. Apakah pula hubungannya dengan pemikiran rakyat Malaysia? Setelah diteliti permasalahan ini, segala isu-isu ini tercetusnya daripada masyarakat Malaysia itu sendiri. Masyarakat Malaysia kurang kesedaran dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar merupakan satu bentuk ekosistem kehidupan yang saling memerlukan antara satu sama lain. Apakah yang dimaksudkan dengan memerlukan antara satu sama lain tersebut ialah demi kesinambungan alam sekitar, manusia perlu memeliharanya dengan tidak melakukan aktiviti eksploitasi secara berleluasa. Manakala, manusia juga memerlukan flora fauna demi menyambung kelangsungan kehidupan manusia. Alam sekitar merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipelihara dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlulah mencari cara untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar demi meneruskan kehidupan untuk jangka masa yang lebih panjang. Tambahan lagi, kajian ini akan mengupas satu persatu berkenaan krisis alam sekitar dan hubungannya terhadap pemikiran masyarakat Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif kajian ini. Pertamanya, untuk mengenal pasti faktor berlakunya krisis alam sekitar dan hubungannya dengan masyarakat Malaysia. Kedua, untuk mengenal pasti krisis alam sekitar yang akan tercetus di Malaysia jika faktor-faktornya tidak dibendung. Ketiga, mengenal pasti implikasi dan cabaran yang akan dihadapi oleh semua golongan yang bertanggungjawab dalam menghalang krisis alam sekitar daripada terus terjadi. Pembentangan akan diteruskan oleh Ashraf untuk membentangkan tentang faktor berlakunya krisis alam sekitar dan hubungannya dengan masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Kadir Isman, nombor matrik 1221696. InsyaAllah saya akan membentangkan iaitu bahagian saya iaitu jenis-jenis alam sekitar, itu jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Jenis-jenis yang pertama ialah pencemaran udara. Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu atau membahayakan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan harta benda. Zarah yang asing ini wujud apabila wujud dalam bentuk habuk, asap, kabus, wap, gas iaitu gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrogen, ozon, sulfur oksida, bau-bauan ataupun gas apa-apa pun bahan campuran yang lain. Contohnya gas beracun, zarah-zarah yang terperangkap hasil daripada kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan sebagainya. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air ini bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan. Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi, kimia dan fizik. Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas, cecair dan pepejal. Pencemaran air ini berlaku apabila pencemaran air ini boleh berlaku di mana-mana sahaja iaitu tempat berair. Oleh itu, pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia.
Contohnya pembuangan air, kumbahan, sisa-sisa kimia dan haba serta pembuangan sampah. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal. Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik, kimia dan fizik. Seterusnya, pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ini ialah bunyi yang bising, yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga. Pencemaran bunyi ini biasanya melebihi 80 dB. Pencemaran ini boleh dibahagi kepada 4 bahagian, iaitu kebisingan selang-seli, kebisingan fluktuasi, kebisingan selenjar dan bunyi lantunan. Seterusnya, faktor-faktor krisis alam sekitar dan hubungannya dengan masyarakat Malaysia. Antara faktor-faktor yang menyebabkan krisis alam sekitar iaitu penggunaan bahan api yang tidak terkawal. Antara faktor berlakunya krisis alam sekitar ialah penggunaan bahan api yang tidak terkawal kerana pembakaran api fosil yang menghasilkan pelbagai jenis pencemar udara seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon dan asap. Pembakaran terbuka secara tidak terkawal ini berlaku di tempat kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan sisa peladangan, sisa kebun serta pembakaran hutan di hutan simpan. Sebagai contoh, pembakaran hutan di Sumatera menjadi punca utama. Kadar pencemaran udara di Negeri Sembilan berada di tahap yang serius pada sekitar Ogos 2018. Seterusnya, sikap individu yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, faktor ini menjadi pengaruh berlakunya krisis alam sekitar kerana sikap individu bertanggungjawab ini menyebabkan sesetengah individu di Malaysia tidak kisah dan memandang enteng terhadap kebersihan di suatu kawasan. Sikap yang pentingkan diri sendiri ini tidak sewajarnya diperhatikan dan menjadi suatu amalan yang buruk bagi masyarakat Malaysia. Walaupun masyarakat di negeri lain lebih menyedari dan akan kebersihan. Sebagai contoh, pada baru-baru ini masyarakat Jepun di Piala Dunia Bola Sepak Qatar, mereka menguntit sampah bersama-sama selepas habis sesi perlawanan bola sepak. Bahkan ini menunjukkan mereka amat menyedari akan kepentingan kebersihan kepada alam sekitar. Di samping itu, pembuangan sisa toksik di sungai. Faktor ini menjadi hubung kait masyarakat Malaysia kerana sisa makanan yang berbentuk pepejal serta sampah sarap ke dalam salur air paip yang menghala ke sungai. Hal ini dikatakan demikian kerana air merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Sungai adalah sumber utama manusia dan tanpa bekalan air yang bersih akan menyukarkan kegunaan seharian individu. Seterusnya, perkilangan. Kilang-kilang juga dianggap sebagai punca pencemaran air yang utama. Kebanyakan kilang dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan disalurkan ke dalam sungai-sungai berkenaan. Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan sungai. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Ini biasanya dikaitkan dengan bahan agrokimia. Terdapat syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membuang sisa kilang ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran. Selain itu, kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawan keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dapat tahu apakah faktor atau punca berlakunya krisis alam sekitar, maka kita akan dapat tahu apakah kesan krisis alam sekitar terhadap manusia. Kesan utama pencemaran udara pada manusia adalah sistem pernafasan. Contohnya, gas-gas karbon monoksida yang terbebas di udara akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah. Seterusnya, kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu boleh menyebabkan batuk, boleh mempunyai rasa penyakit lelah, atau seterusnya boleh menyebabkan sesak nafas. Menurut WHO telah menyatakan sebanyak 3.3 juta manusia mati disebabkan oleh pencemaran udara. Ini adalah lebih tinggi daripada jumlah kematian yang disebabkan oleh kemalangan kenderaan. Seterusnya, pencemaran bunyi lazimnya berlaku di kawasan bandar yang padat dengan kerja pembangunan dan kenderaan. Ia boleh mengakibatkan kerosakan pada genggadan telinga manusia dan sehingga boleh menyebabkan pekak. Contohnya, pencemaran bunyi boleh juga terhasil daripada bunyi hon kenderaan. Ini boleh mengakibatkan seseorang boleh mengalami serangan jantung apabila terkejut dengan bunyi hon yang sangat kuat. Seterusnya, pencemaran air. Air merupakan sumber yang sangat penting selepas sumber makanan. Antara kesan yang kita boleh lihat apabila kita menerima air yang tidak berkualiti atau air yang tercemar, ia boleh mengakibatkan kita mendapat penyakit yang berjangkit seperti taun, kegatalan kulit sehingga boleh menyebabkan maut. Apakah hubungan kait krisis alam sekitar dengan masyarakat Malaysia? Secara umumnya, faktor krisis alam sekitar sangat memberi impak yang besar terhadap pemikiran manusia itu sendiri dan ia juga boleh mengancam punca rezeki masyarakat. Contohnya khususnya pada golongan nelayan dan golongan petani. Seterusnya, ia juga boleh mengakibatkan gangguan ekologis dan munculnya pelbagai penyakit. Apakah hubungan kait krisis ini dengan pemikiran masyarakat Malaysia? Contohnya, bila berlaku sebelum ni COVID-19, masyarakat sangat takut. Diorang semua, kita semua takut sangat nak keluar. Kena jaga tu, kena jaga ni, jaga jarak. Betul, bila dah bertahun-tahun, ada segelintir yang masih menjaga benda tu. Tu maksudnya dia dah menghasut, dah masuk dalam pemikiran diorang. Diorang tetap nak menjaga walaupun dah tak ada sangat pasal masalah ni, pasal COVID-19 ni. Seterusnya, masyarakat semakin tidak mengambil berat tentang krisis alam sekitar adalah disebabkan kesan ni apabila berlaku kesan yang teruk, kesan yang berterusan, masyarakat semakin rasa tak ambil berat langsung lah. Macam rasa buang sampah tepi jalan tu pun rasa dah biasa. Sampai macam tu sekali. Kita akan sambung cara mengatasi krisis alam sekitar. Nama Nur Isyirah binti Abdul Rahman, nombor matrik 1221699. Terdapat beberapa cadangan untuk menjaga alam sekitar. Antaranya ialah ketua kampung atau ketua kawasan perumahan digalakkan untuk mengadakan kempen gotong royong yang melibatkan semua jiran. Hal ini supaya masyarakat memupuk semangat kerjasama dalam setiap individu untuk sentiasa memelihara alam sekitar daripada tercemar. Selain itu, kerajaan juga dituntut untuk menganjurkan program motivasi tentang kesedaran alam sekitar yang melibatkan semua peringkat umur, tidak kira yang muda maupun yang tua. Seperti sebelum ini, pihak kerajaan telah memperkenalkan tong-tong kita semula yang mempunyai 3 warna yang berbeza, iaitu biru, coklat dan jingga. Impaknya, apabila kita berjaya mengamalkan amalan kita semula seperti mengasingkan sisa makanan mengikut kategori masing-masing atau membuang sampah secara hemah, maka orang sekeliling kita juga dapat melakukan perkara yang sama. Akhir sekali, pengenalan dasar dan polisi serta penguatkuasaan undang-undang adalah mustahak untuk menjaga alam sekitar di negara ini.
Masyarakat perlu sedar bahawa jika pencemaran berlaku, sama ada pencemaran air atau pencemaran udara, ia berpunca daripada sikap individu yang tidak bertanggungjawab. Maka, dengan menguatkuasakan undang-undang, pihak berkuasa boleh mengenakan tindakan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, dengan wujudnya undang-undang yang ketat, pastinya seseorang individu itu akan dikenakan denda yang setimpal dengan kesalahannya. Justru diingatkan kepada pihak berkuasa agar mengambil tindakan dalam mengatasi krisis alam sekitar yang masih menjadi isu pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Syarif. Nama matrik 1221697. Jadi, untuk kesimpulan dalam tajuk kajian kami ialah ada beberapa poin lah yang saya akan ulas. Yang pertama, bencana dan krisis alam sekitar ini disumbangkan oleh beberapa faktor. Faktornya ialah antaranya campur tangan manusia lah yang keterlaluan, kegagalan mempraktikkan pembangunan mampan serta sambutan rendah masyarakat terhadap gaya hidup mesra alam. Ternyata masyarakat secara umum masih gagal lagi untuk menghayatilah dan menerapkan sepenuhnya dalam hati iaitu matlamat pembangunan lestari, rentetan kegagalan mengurus alam sekitar secara berhemah. Justru dalam usaha mengekang kemerosatan kualiti dan kemusnahan alam sekitar, masyarakat harus diberi kesedaranlah dan dipupuk dengan jati diri yang kukuh untuk bersama-sama memelihara dan memelihara alam sekitar yang kian terancam. Disebab poin yang kedua, kajian mendapati status alam sekitar kita bertambah baik semasa PKP dijalankan, iaitu akibat pandemik COVID-19 lah. Perkara ini berlaku disebabkan oleh penurunan penggunaan bahan api fosil dan pergerakan kenderaan di jalan raya. Seperti mana kita tahu, bila PKP dijalankan, kenderaan berkuranglah kan di jalan raya. Jadi plan strategik untuk meneliti bidang keutamaan ekonomi negara menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan juga pengurusan dari segi inilah sisa klinikal merupakan 3 cadangan untuk meningkatkan status alam sekitar di Malaysia. Poin yang ketiga, aplikasi 5R iaitu refuse, reduce, reuse, recycle, recovery. Dalam bahasa Melayunya iaitu tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan pemulihan. Jadi perlu diterapkanlah agar perkara ini menjadi budaya serta kelaziman dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Kepentingan dalam penjagaan alam sekitar ini adalah satu hal yang perlu dititik beratkan kerana pencemaran alam sekitar sama ada dari sudut udara, air, bunyi dan tanah seringkali berada pada tahap yang membimbangkan bagi seluruh manusia. Hal ini sewajarnya diambil tindakan yang serius lah bagi memastikan pemeliharaan alam sekitar sentiasa terjamin dan mengelakkan segala punca yang berlaku ini daripada terus-menerus berleluasa. Poin yang terakhir iaitu alam sekitar perlu dipelihara dengan penuh rasa tanggungjawab dalam setiap masyarakat di Malaysia. Perkara ini hal ini kerana apabila alam sekitar tidak dijaga dengan baik, ianya akan menyebabkan kepada pelbagai masalah yang mendatanglah. Demi untuk kelangsungan hidup, manusia amat bergantung pada alam sekitar dan udara di sekeliling. Sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran dan kemampuan tubuh badan yang sihat, seharusnya menitik beratkan segala aspek penjagaan alam sekitar dalam usaha untuk mentadbir dan menjaga alam sekitar dengan sempurna. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Diharapkan agar semua yang menonton pembentangan ini dapat mengambil intipati dan juga pengajaran daripada tajuk kajian kami. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.